Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Helmi Zakaria, Dif kehormat yang saya hormati dan kasih sekalian, ahli-ahli yang berhormat, tak dilupakan dua orang panel kita pada dua orang tuan guru selaku panelis kita pada pagi yang berbahagia ini, iaitu yang pertama Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Duri, PhD. Dan juga di sebelah kiri saya Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Ahmad Khairi bin Haji Muhammad Timbala Mudir Pondok Kasih Tumbuh, sebagaimana yang diperkenalkan tadilah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, masa kita sikat ni, kita tidak diberi masa banyak. Kita akan manfaatkan masa yang diberi ini sebaik mungkin dengan percambahan ilmu-ilmu, tip-tip, perkongsian pengalaman dan sebagainya, sempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak yang tak berapa lama lagi ni. Kemuliaan Ramadan ni tuan-tuan semua dah tahu dah sebenarnya. Dan mungkin hok panel beritahu sekejap lagi pun awak-awak kita ni, asatizah ni, ulama-ulama ni dah mungkin dah tahu dah. Cumanya ulang kaji balik sebagai motivasi, sebagai peringatan kepada awak-awak kita semua, terutamanya kepada kita depan ni. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ni terlebih baik, terlebih comel, terlebih sempurna berbanding dengan tahun lepas, dan lebih mendekatkan diri kita kepada takwa, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, maka memulakan pusingan pertama, kita ada dua pusingan. Lepas tu kita akan buka soal jawab. Asal tak ada buka soal jawab ni, gerai dah tengok speaker dah. Sebab kaki ceramah, kaki bertanya dah duduk depan ni. Habis sabar dia ni. Kita mulakan dengan Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit mengenai apabila Ramadan ni nak mari dalam masa terdekat ni, biasanya dan lazimnya amalan-amalan yang sepatutnya kita umat Islam, terutamanya yang hadir pada hari ini, kita nak dengar, kita nak mencontohi apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para salafus salih, zaman berzaman. Kita nak belajar hari ini, kita nak ingat balik dan kita nak buat supaya puasa yang kita nak hadap ni adalah puasa yang berkualiti. Jadi soalannya, apa amalan-amalan sebelum kedatangan Ramadan yang dibuat oleh golongan yang saya sebutkan tadi? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Fadli selaku moderator, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Ahmad Khairi daripada Pondok Pasir Tumbuh, ahli-ahli tetamu jemputan sekalian, para asatizah, para tuan-tuan guru, para ulama dan juga ustazah, al-muallimah, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini kita dapat berkumpul dengan sedikit ulang kaji, sebagaimana kata Ustaz Fadli tadi, sedikit ulang kaji apakah yang sepatutnya kita buat, apakah amalan yang dilakukan oleh para ulama khususnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan para sahabat, para salafus soleh ketika menyambut kedatangan Ramadan. Ana kira ini salah satu ulang kaji ataupun menggilak balik maklumat yang sedia ada sebagai bahan untuk kita sama-sama bawa balik ke tempat masing-masing. Di samping kita akan dapat buku Tadarus Quran pada tahun ini 1443, bermakna kita kena sentiasa ulang kaji balik, refresh, dalam istilah orang muda-muda sekarang ni Ustaz Ali tak? Maknanya apa benda yang kita nak kemukakan kepada masyarakat, terutama sekali kita hari ini di bawah dakwah halaqat yang menganjurkan, yang dakwah halaqah ini adalah merupakan orang panggil penyambung lidah, penyampai maklumat kepada masyarakat bagi pihak kerajaan, bagi pihak pejabat agama dan seterusnya. Jadi para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah, sampainya kita ke Ramadan adalah merupakan suatu nikmat, suatu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya itu. Kerana itu kita baca dalam sirah ataupun sejarah para ulama, yang pertama sekali kita nak sambut Ramadan iaitulah dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa yang biasa dibaca oleh imam-imam, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Sehingga dikatakan dalam kitab-kitab golongan salafus soleh 6 bulan, maknanya kalau Ramadan tu bulan 9, 6 bulan belum pada tu. Bulan berapa tu? Bulan Safar, bulan Rabiul Awal, mereka sudah berdoa wa ballighna Ramadan. Dan di antara doa yang masyhur yang dibaca oleh golongan salafus soleh, kita tulis doa ni, iaitu doa mereka, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mana kalau kita baca seorang, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan saya, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mana 3 permohonan yang mereka minta. Yang pertama, kita minta nak sampai Ramadan. Jangan minta sampai saja. Ramai orang sampai Ramadan, penuh di bazar, kosong di surau. Ini kita tak nak. Kita nak sepenuh di surau, bazar pun biar ada juga. Marah pula kau peniaga kita, hari ini Ustaz Ali. Permohonan yang kedua, wasallim Ramadan li, ya Allah serahkanlah Ramadan ini untuk aku mengambil peluang yang besar, melakukan ibadat sebanyak mungkin, dengan baca Quran, dengan tadarus Quran, dengan qiyam Ramadan, dan juga melaksanakan puasa dengan sempurna. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Permohonan yang ketiga, ya Allah terimalah semua amal-amal kebajikan yang kita lakukan sepanjang Ramadan, sebelum Ramadan dan selepas Ramadan sebagai amalan yang dikabulkan. Jadi itu dia kata 3 permohonan yang diminta oleh para ulama salafus saleh ketika kita nak sampai ke Ramadan. Dan apabila masuknya Ramadan, di antara doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dia panggil doa tengok anak bulan. Hari ni kita tak tengok anak bulan, kita serah ke orang pejabat palak kita tengok. Nah, tapi apabila diisytiharkan, telah disahkan oleh pemegang mohon raja-raja isytihar masuk Ramadan, kita baca doa ni. Hari ni kalau kita nak tengok, banyak dah tak tengok pun. Nabi kata sumu li ru'yatihi, kamu tengok, kamu puasa bila tengok anak bulan, kita tak tengok. Tapi doa itu dibaca apabila disahkan masuknya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua,
asyukru alhamdu wasyukru ala bulughihi. Hendaklah kita memuji Allah Ta'ala dan bersyukur apabila kita sampai Ramadan. Hari ni kita baru berapa Syaban hari ni? 21. Tak semesti sampai lagi tu. Berapa ramai orang yang diambang Ramadan sudah masuk dalam kubur sebelum dia terima Ramadan. Maknanya kalau kita dah sampai Ramadan nanti, insya-Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, maka pada waktu itu kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Syukur, tanda syukur itu iaitulah dengan kita melakukan ibadat sebanyak mungkin, sebaik mungkin dan secomel mungkin. Nah, banyak satu, comel pula kena ada. Apa makna comel? Sebagaimana kata Al-Imam Al-Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayyukum ahsanu amala, Allah nak tengok amalan yang terbaik, dia kata akhlasuhum, iaitulah yang paling ikhlas, wa aswabuhum, yang paling benar, iaitu dengan cara kita ikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-farhu wal ibtihaj biquduri Ramadan. Kita kena gembira dengan kedatangan Ramadan. Sebab itu kita penceramah ni awal Syaban, tak masuk nisfu Syaban lagi tu, sudah dah ustaz jemput ceramah tajuk ambang Ramadan. Kata nanti dulu kita ceramah nisfu Syaban dulu, lepas tu baru mari Ramadan. Tapi dia punya semangat nak sambut Ramadan sudah kuat. Kita para pendakwah, para muslim mestilah bergembira dengan kedatangan Ramadan, lebih gembira daripada toke-toke restoran dan toke-toke supermarket yang nak menyambut Ramadan. Sekarang ni anda tengok di Facebook sudah naik dah banner-banner di kedai-kedai supermarket, selamat datang Ramadan, selamat hari raya dan sebagainya. Jadi kita orang mukmin bergembira sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang Ramadan, Nabi kita bersabda, qad ja'akum Ramadan au atakum Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah Ta'ala fardukan kamu berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Ulama tadabbur kata ini menunjukkan kepada sa'ati rahmatillah, luasnya rahmat Allah Ta'ala, dibanyakkan pintu syurga, kurang pintu neraka. Tapi di bulan Ramadan semua pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita takutnya para jemaah, man hurima khairaha faqad hurim. Nabi sebut di akhir hadis ini, siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang kita takut. Hadis ini rawahu An-Nasa'i wa Ahmad. Jadi kita bimbang, maka kita, Nabi SAW istibsyar, menyampaikan khabar gembira dengan kedatangan Ramadan. Sebab itulah anda tengok setengah-setengah masjid dia tulis selamat datang Ramadan. Kita duduk mikir Ustaz Ali, kata kalau tak tulis tak mari ke Ramadan kawan. Dah dia kata bukan soal tak mari, soalnya nak menyatakan bahawa gembiranya kita dengan kedatangan Ramadan. Jadi para jemaah sekalian, kita gembirakan, kita ceriakan masjid-masjid kita, surau-surau kita, hak mana lampu tak nyala pakat menyala, hak mana sampah-sampah ataupun rupuk-rupuk panjang-panjang tu bagi tebah belaka, biar kita nampak ceria insya-Allah. Dan kita cuba sediakan program-program yang menunjukkan bahawa Ramadan satu bulan yang punya keistimewaan yang tersendiri. Jadi kita khabar gembira dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak. Yang keempat, aqdul azmi as-sadiq ala ightinamihi. Kita mesti letak satu semangat yang kuat, satu keazaman yang jitu untuk memakmurkan Ramadan pada tahun ini. Mana kalau kita imam, kita maklum dah kepada jemaah, kita ada majlis lepas solat subuh, ada zikir pagi, ada tadarus Quran, ada baca Quran, kita ada tazkirah, kita ada qiyamul lail, kita ada qiyam Ramadan. Imam-imam yang kita panggil pun tak cukup imam kampung, kita panggil imam yang mari dengan suara-suara yang baik. Nah, kita nak ambil Syekh Hisham, tak boleh, dah kerajaan Kelantan dah tangkap dia di tempat khas. Jadi maknanya biar nampak kita punya semangat untuk beribadat itu sudah ada, keazaman yang kuat. 2 tahun kita berkurung,
ataupun terkurung, ataupun tahun lepas sempat juga seminggu rasanya berterawih ramai-ramai, lepas tu PKP balik. InsyaAllah kita sama-sama doakan semoga tahun ni kita dapat bertadarus, kita dapat berqiyam bersama-sama pada bulan Ramadan yang mulia ini, tidak lagi dikurung sebagaimana yang berlaku pada 2 tahun yang lepas. Tapi semua itu hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nampak ada kebolehannya kita. Ramai sudah menjadi imam tarawih sendiri. Dulu duk marah ketua imam ya tak? Baca tak kena lah, baca panjang lah, macam-macam dia komen. Tahun lepas dia jadi tok imam sendiri, baru dia tahu ketal lutut setara mana. Bukan sakat tok imam, tarawih. Khutbah raya apa baca juga. Tak jumpa kali tak cari tukar kain hak kayu kain lansir pun dia cabut. Batam menyapu pun juga. Pasal nak ceritanya jadi tok imam. Rupa-rupanya orang ni bila dia pandai, payah nak tinggal. Kita ada sistem dia panggil interim. Jawatan dia tu tok imam interim je rumah. Bila masjid buka, dia kena pergi masjid. Masjid buka, tak apa-apa nak pergi juga. Pasal sudah biasa dah. Jadi kita kena ingat jawatan interim, jawatan sementara kena lepas kalau bila sudah habis tempoh. Jangan duk main habis tempoh pun nak interim lagak. Jangan. Kita kata itu satu perkara yang salah. Maka kita kena, yang kelima, ada masa lagi Ustaz Ali? Yang kelima, nastaqbil Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan safhah, dengan lembaran yang suci, yang baik. Apa dia lembaran yang suci? Iaitulah kita bertaubat, kita istighfar banyak-banyak. Ada berlaku kesilapan teknikal. Ada setengah orang dia kata, nanti mari bulan Ramadan aku jadi baiklah. Tak boleh. Kita kena baik sebelum Ramadan. Sama juga orang nak pergi haji. Sampai Mekah kita jadi baik. Betullah kata Imam Malik, innal arda la tuqaddisu ahada. Bumi tidak mensucikan orang. Ia mensucikan orang amalan orang tu. Sama juga bulan tidak mensucikan orang. Ramadan bukan bulan mensucikan orang, tapi orang yang menyucikan diri dia, jiwa dia pada bulan Ramadan. Maka dengan itu kita mesti sambut Ramadan dengan istighfar, dengan taubatin sadiqah. Kalau kita ada kesalahan-kesalahan dengan orang, kita minta maaf. Ada perbuatan yang tak baik kita tinggalkan sebelum Ramadan. Barulah sebagaimana kata di para ahli motivasi, dia kata kita nak musafir, nak travel, kita kena servis kereta sebelum berjalan. Bukan hari nak berjalan tu baru nak servis kereta lah. Maknanya kita kena mempersiapkan jiwa kita, diri kita sebelum Ramadan. Bila masuk Ramadan tu kagia dah, nak menambahkan ibadat, bukan baru nak mula. Baik, yang terakhir, yang keenam, iaitulah salamatus sadri ma'al muslimin. Ana duk perhati tengok ada 2 hadis. Hadis nisfu Sya'ban. Hadis itu ada ulama yang menerima sanad dia, ada kata lemah. Ya tali'ullahu ala ibadihi fi lailatin nisbi min Sya'ban. Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia pada malam nisfu Sya'ban, diberi keampunan illa limusyahinin au limusyrikin, na'udzubillah. 2 kumpulan ini tidak mendapat keampunan Allah, iaitulah orang yang musyahin wa musyrik. Musyrik orang kafir, na'udzubillah. Itu insya-Allah kita kata jauh daripada kita. Tapi yang kita bimbangnya limusyahin, orang yang berkelahi. Sebab itulah bila mari Ramadan, amal Ramadan ni, kita buatlah majlis-majlis perdamaian, majlis yang menyatukan ummah. Jangan majlis yang memanaskan suasana, yang boleh menimbulkan perbalahan sama-sama kita, janganlah. Jadi kita damaikan. Hadis Isnin dengan Khamis diangkatkan amalan sebagaimana kata Nabi sallallahu illa, kecuali orang yang ada bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang ada perbalahan di antara dia dengan saudara dia, pada waktu itu tidak diangkat amalan hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Jadi para jemaah sekalian, di antara agenda besar yang kita kena buat sebelum Ramadan, iaitulah agenda perdamaian, agenda orang panggil tenang hati. Kalau kita ada kelahi sama-sama kita, ada khilaf sama-sama kita, kita hilangkan khilaf, kita dekatkan hati,
kita dekatkan yang khilaf itu, jauhkan yang khilaf, hari yang bersama, maka itulah dipanggil agenda menyambut Ramadan. Dan inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Ketika kamu berkelahi, fa'allafa baina qulubikum, Allah Ta'ala satukan hati kamu, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kita bersaudara. Mudah-mudahan 6 perkara yang digariskan oleh sebahagian ulama ini, ada lagi tetapi cukup dengan 6. Mudah-mudahan dia memberi manfaat yang besar kepada kita. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Guru Datuk di atas penjelasan. Nekal jangan pok penonton pun nampak duduk menulis lakon. Duduk menulis tu boleh. Begitu tekun dan bersemangat. Boleh buat buku. Kalau siapa-siapa rajin menulis, boleh buat catatan ringkas apa yang diberitahu oleh Datuk Doktor tadi mengenai persediaan kita nak sambut Ramadan. Begitu jelas dan comel sekali. Jadi tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, kita beralih pada tuan guru kita yang kedua, Ustaz Khairi. Bulan Ramadan ni Ustaz-Ustaz, Tok Guru kita beritahu bulan penyucian diri, bulan tazkiyatun nafs, menyucikan diri, membersihkan jiwa, tingkatkan amalan sebagaimana kata panel pertama tadi. Dan biasanya kita tengok masa Ramadan mula-mula ni tak semangat lah. Kita ni semangat masjid penuh, maya 20 pun penuh. Tapi bila patutnya orang panggil 10 akhir Ramadan ni, kita tak lain pula penuh. Dan lepas daripada Ramadan, kita ni kadang-kadang kita balik kepada asar. Jadi balik masjid dibuka, malam lepas raya. Kami tengok marah habis. Ada orang buat lawak iaitu mencari orang hilang selepas Ramadan, tak ada habis. Kok penuh masjid. Jadi situasi lagu ni kita nak kait dengan Nabi SAW sebut, Rabba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang puasa tapi dia ni tak boleh lepas satu, melainkan lapar, dan ada buat qiyam malam dan sebagainya, boleh mengantuk saja. Ciri-ciri lagu mana? Fadil Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dikasihi moderator kita, Tukoti Kota Baru, yang dihormati lagi dikasihi ahli panel pertama kita, Datuk Dr. Abdul Basit. Jadi lah ni kita nak tengok apa Nabi sebut ramai orang puasa tapi tak ada pahala. Hak dia boleh dua kali Nabi sebut ilal atash, ilal ju'a wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Jadi tajuk mari hari ni macam peringatan yang ni. Bukan Nabi nak marah kita. Ada orang puasa lagu tu. Sebab nak mari puasa ni, nak mari Ramadan, orang kita ni ada beberapa kategori. Ada setengah orang suka, ada setengah orang tak suka mari Ramadan. Orang suka ni kadang-kadang orang nak jual. Orang nak jual pasal Ramadan, dia suka muncul mari Ramadan, dia boleh jual. Ada setengah orang tak suka mari Ramadan, dia kena puasa, berlapar. Dah tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh rokok pun dah. Ada setengahnya suka mari Ramadan bukan kerana nak puasa, nak gaya. Suka sebab nak gaya. Dari sini abang cuba tengok ada 3 golongan manusia hok nak mari Ramadan ni.
Orang nego Prabu. Dia suka mari Ramadan sebab ramai orang beli Prabu nak gaya. Orang kita pula kadang-kadang jadi tak khabar. Mari bulan puasa ni, abang coba perhati di kedai Prabu. Dia dah berlaku. Lembek baru, kati baru, kisi baru, meja baru. Ada seorang tu habis 7,000 lebih. Sobek kena gata. Nak baru berlaku, abang tanya dia tua tu. Orang kata sedap ni, tidur kati baru, lembek baru. Oh, dia tu nak gaya ni. Jadi lagu tu. Orang kita ni sebab nak mari gaya, nak jadi mudah mula. Jadi mudah kau tak tu. Nak tukar kati baru, lembek baru. Jadi mari seh baru semula. Kita nak Ramadan ni kena jaga molek Ramadan. Supaya Dr. Basir sebut tadi, kita mari Ramadan nak jaga gapo dia. Ni kita nak jaga tak batal puasa. Lagu mana puasa tak si batal? Kita jaga siapa tak makan, tak minum. Pas lagi pilih gapo dia? Pilih tidur semua. Pas mai subuh tidur. Bang nak makan, tak boleh makan. Tidur pula. Sampai petang tidur. Takut batal puasa. Dan ni kita nak caranya supaya moderator kata kita tadi, lagu mana puasa hak boleh lapang dengan dahaga. Hak kita kena jaga selaginya ke apa dia? Batal pahala. Lagu mana kita puasa, tak si batal pahala puasa kita. Nah, takut kita takutnya gila kubur esok. Mungkin laki tanya kita, royak kita. Dia kata, mama, tak puasa sekali abuk atas dunia mula. Ya kita royak kita, tak nak laki, mu bengong kau. Aku puasa 50 tahun dah puasa ni. Ni orang bekal ni mati ni. Orang bekal mati dia nyumpah aku tu nak laki. Dia puasa 50 tahun tu. Dia tu apa tak ada. Kono kau puasa tak ada balas sikit abu. Allah SWT tak balas. Puasa dia inilah akibat. Jadi ada Nabi sebut, memanglah hadis moderator kita baca tadi, orang puasa dia jaga malam pun boleh ngatur lapar dan dahaga saja. Ada di kalangan itu, tapi kita ni insya-Allah entahlah. Dia insya-Allah kita nak puasa kita tahun ni kita nak ahsanu amala. Macam kata Dr. Basir tadi, lagu mana nak ahsanu amala? Tuhan dia bukan tengok aksaru amala. Paling banyak orang buat. Boleh puasa ni macam-macam orang kita buat. Baca Quran banyak, qiyamul lail banyak, tarawih banyak. Tapi Tuhan nak tengok apa dia? Ahsanu amala. Kalau kita buat paling comel sekali. Kita nak comel puasa kita lagu mana? Nabi sebut yang pertamanya, orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, dia puasa. Kecek kursi kedai macam boleh tak puasa. Kita kena jangan reza sangat mulut kita. Mari Ramadan kena beringat mulut kita. Ataupun sentiasa kecek bohong, berlawak macam boleh tak puasa, gaji kecek berlawak. Mari boleh puasa, berlawak juga, tak tinggal macam. Ini perangai orang kita kan. Kadang-kadang kena jagalah. Sebab itulah kata Dr. Basir tadi, kena jaga ni bulan belum puasa, kena jaga dulu. Ni kita baru nak jaga berapa hari lagi nak Ramadan, seminggu lagi ni. Tapi jaga kemah. Bagaimana Nabi sabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun illa an yada'a ta'amahu wa syarabah. Nabi sebut, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji serta mengamalkannya, dia sentiasa buat benda-benda tak boleh. Di bulan lain, bulan puasa pun buat juga. Berapa dia boleh puasa? Belum Ramadan, duduk main game. Boleh puasa nak main game juga.
Boleh puasa mula duk mai haji. Boleh puasa duk mai haji macam. Ni. Bukan tak boleh. Boleh puasa haji akbar. Dia tu kata. Dia boleh tak puasa haji kecil. Boleh puasa ni haji akbar. Gini, kalau boleh kita tinggal tak? Patut dah ni orang kita ramai kan tak? Banyak ke budak lah budak. Orang tua kita tak. Budak boleh telefon duk main game ni. Siapa tak cara makan, tak cara minum. Semua duk gapo. Jadi kita kalau boleh, tak usah ni duk tahu dengan anak. Boleh puasa duk tahu. Telefon sesuatu duk gili main game dengan anak. 3-2 tu. Amal rasa mudah-mudahan insya-Allah sebab kita nak ahsanu amala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Nabi kata, saya kata orang lagu ni dia makan minum pun tak apa pada Ramadan. Supaya tolong je. Jadi inilah orang yang boleh lapang dan dahaga. Jadi lepas saja. Tanya buka puasa banyak pada orang lain makan nasi. Lauk banyak. Makan banyak. Siapa tu orang tak nak mayam murid. Pergi buka puasa. Sebab ada orang lain ni kan ni nak puasa ni ada orang hok lagu mana tak tahu lah. Gindah kedai ke cari gelas saiz SL. 5 butir seorang dia. Segelas untuk nyom muda. Segelas untuk air cendol. Segelas air cincau. Segelas lagi air bandung. Rok ke perut nak makan 4 gelas saiz SL ni. Tapi nak marah. Nak marah bukan nak marah Tuhan. Nak marah kau sehari tu mah tak boleh nak makan. Jaga omong berhabis. Kan? Jaga omong berlaku 4 gelas dah makan pula banyak. Lepas makan dia nak marah sebab sehari tak isap rokok. Tiada putus sekali isap. Debat. Lepas buka puasa tak boleh nak main tengok hari. Apa tak boleh main hari? Kalau ngangur kan tak? Nampak ekor channel dik-dik dah tekuk. Ada berat tak berat ni orang panggil orang berontok ni. Nak tengok perasaan Allah SWT. Lama sekali tak boleh maya murid. Gila sehingga maya soh celabuk dari atas jalan dia. Ni nak ayat berat tak berat. Lepas tu bila nak maya murid, orang biasa baru mandi, murid dah lagi. Bila nak kita awih ni? Orang ni tak terawih tak berapa. Kalau semua Dr. Bashir kata tadi, tak apalah tahun lepas kita jadi make and train. Tahun ni nak jadi apa dia ni? Kena beringat dah. Sebab tu dah kita puasa jangan ikut nafsu sangat. Jangan ikut nafsu. Dan yang keduanya Nabi sebut, orang tidak meninggalkan perkataan yang melalaikan dan lucu. Boleh puasa kecil macam-macam. Kita ni kan jaga balik. Boleh puasa tak ada hijau. Lebih pun ramai-ramai tak kira dah. Itu cara bukan ngumpat perihal. Itu cara perihal orang. Kita tak jangan ngumpat agak. Bukan ngumpat dia ustaz dia tu. Cara perihal je. Oh sedap. Dia pandang pada baik orang Melayu ni. Tu boleh baik. Bukan namun kalau ngumpat dosa. Perihal tak dosa. Tak ada hadis Nabi sebut orang cara perihal orang dosa. Maka dia pun ubah nama perihal. Tu jaga balik. Jadi kena ingatlah bagaimana Nabi sebut laisa siyamu minal akli wasyarbi innama siyamu minal lagwi warafath. Bagaimana Nabi sebut puasa bukanlah hanya menahan diri daripada makan dan minum saja. Puasa ni bukan tak makan tak minum. Kita ni ramai-ramai biasanya masyarakat kita. Inilah kita orang halakut ni kena jelas ke masyarakat ke kampung. Puasa bukan tak makan tak minum je. Kita nak puasa belakang. Lagu tu. Nak puasa mulut, mata, telinga, kaki, tangan. Bukan perut jalan puasa. Mata kena puasa juga. Sebab orang kita kerana tak boleh makan tak boleh minum tu hari, duk tengok TV, duk tengok Hindustan.
Kita nak puasa mata kata. Lingo duk dengar karaoke je. Kena jaga lingo kata. Jangan mulut je puasa. Kita nak lingo, mata, kaki, tangan, mulut kena puasa berlaku. Nampak kan Ramadan ni. Tu. Dan adalah menahan diri daripada perkataan yang melalaikan dan perkataan lucu. Nabi kata, tiap-tiap kecek hok boleh lalai, maka kita tinggal. Sebab apa dia? Nak jaga puasa. Tuhan pun sebut, Allah Ta'ala nak apa yang kita buat adalah ahsanu amala, perbuatan yang paling baik sekali. Bagaimana dijelas oleh Dr. Basit tadi, kita lah ni, orang kita ni dia nak aktsaru amala, tukar nak banyak berlaku. Tu dia. Tanya buka puasa masjid bubuk dengan orang, dia nak awal. Baca Quran dia nak banyak. Gapo lagi? Maya malam dia nak banyak. Semua nak banyak, tapi Tuhan bukan pilih banyak. Tuhan pilih ahsanu amala. Sebab cuba tengok dalam surah Al-Mulk, bagaimana Allah tersebut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan hidup dan mati. Allah Ta'ala lah yang menjadikan mati dan hidup. Hak Tuhan nak apa dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Ta'ala nak ujikan kamu, siapa di kalangan kamu orang yang paling baik sekali buat amal ibadat kepada Allah. Tapi kita jadi terbalik, nak buat mana? Tradisi orang kita bubuk nak banyak berlaku. Hak molek tak jaga kualiti, kita nak kuantiti. Tak boleh. Allah Ta'ala nak kualiti, kita pula nak kuantiti. Ini terbalik. Jadi nak banyak macam ni. Anak nak ramai, harta nak banyak, semua nak banyak, amal ibadat pun nak banyak. Tapi orang lain boleh. Amal ibadat kena cari ahsanu amala. InsyaAllah. Sebab pokok kita ni muka orang pandai berlaku dah. Pokok kita ni kelah-kelah tu guru saja ni pokok kita ni. Hamba ni salah je ni orang panggil ni. Sepatutnya orang lain naik atas ni. Hamba kena duduk bawah sepatutnya. Tapi harap saya kita ni nak mana hamba jalan ni. Gitu. Kalau kira tak patut. Maaflah kalau hamba nak royak pelik-pelik, jadilah hamba ni ajar utuh maka ubat. Demo ramai-ramai duduk tu. Hamba nak ajar utuh maka ubat. Panado kena pakai 5 butir sekali pakai. Nyanyo. Jadi sebab itulah kita nak pakat bermuzakarah, kita pakat nak cari benda paling baik puasa tahun ni. InsyaAllah Allah SWT makbul puasa kita dan diberi pahala apa yang kita buat. Sebab itulah hamba nak royak sikit je, tak royak banyak. Sebab ramai saja hamba duduk bawah ni orang hebat pada hamba lagi. Kalau royak banyak dia kata aguan belajar tu. Doktor Basit tak apa sebab dia doktor. Hamba semua kata doktor. Jadi insyaAllah kita pakat kelik kapung, kena pakat royak ke orang kapung kita buat yang paling baik. Apa-apa kena jaga molek. Bulan Ramadan dah pula, bukan bulan Ramadan saja kena jaga, lepas Ramadan pun kena pakat jaga insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada Tuan Guru Muhammad Diri. Seperti kau boleh kata Ustaz Ladat ni ajar itu makan ubat. Orang kampung saya kata mengajar itik berenang. Itik pun pakai kaki. Itik pakai kaki. Jadi tuan-tuan sekalian, masa pun dia panas, luar panas, dalam ni sejuk. Dalam ni sejuk, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, Datuk-datuk, YB, Pak Ada, duduk belakang, duduk depan dan sebagainya. Ramadan ni, puasa ni ajar besar. Alhamdulillah kita di Kelantan ni 30 tahun lebih ni, inilah budaya kita. Memukar, menghangatkan dan menghidupkan Ramadan ni, dia jadi ajar besar. Jadi gawah lakot, semua-semua hak adil saya, kita balik sebar luaskan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Ambil modal hak panel 1, panel 2 ayat tu belana tu. Orang panggil sementara tunggu buku tu ataupun YSP sikit. Yang tak boleh gambar 1 mari.
Aku tanya boleh ke dia panel apa ni forum tadi. InsyaAllah kan dan bukan jadi saja proposal. Dan insyaAllah hadirin sekalian, puasa kita tahun ni puasa yang terbaik. Jadi nak jadi yang terbaik ni, kita berbalik kepada panel yang panel pertama. Ini singkat sikit dari sini, betul. Sebab nak buka soal jawab banyak sikit. Tak tahu apa ni, penonton kita tak sabar-sabar soalan banyak. Nak suruh kekal, konsisten. Kalau masjid puasa ni penuh, biar lepas Ramadan. Kalau tak penuh pun, dia jadi kurang. Terutamanya subuh. Kalau bulan Ramadan kita istihar sikit, minta di rumah ni, kita nak minta di rumah ni tak. Kalau mulai puasa, itulah Nabi Waya. Always jadi pembunuh. Tapi bila masuk Syawal dan seterusnya, dia jadi silu. Supaya juga mulai kita terutamanya tak, moderator sendiri, slow. Puasa ni tak ada arah untuk bangsa. Jadi kita nak suka. Biar selepas Ramadan pun dia jadi mudah bangunan. Minta Dr. huraikan. Mudah saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fadli dan juga terima kasih kepada bahagia Fadil Tuan Guru Ustaz Khairi, muslimin dan muslimat, para tetamu sekalian. Jadi Alhamdulillah, tadi kita dah berdoa. Yang pertama minta nak sampai Ramadan. InsyaAllah bila kita dah sampai, kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat, rezeki, taufik, dapat melaksanakan ibadat sebanyak mungkin. Dan doa yang ketiga yang dibaca tadi, wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah terimalah daripada kami apa yang kami lakukan. Jadi soalan daripada moderator untuk kita bincangkan, bagaimana nak mengekalkan semangat Ramadan ke bulan Syawal. Kita kata nak jadikan Syawal tu Ramadan, tak jadi dah. Tetapi semangat yang ada pada bulan Ramadan yang telah kita lakukan dengan puasanya, dengan ibadatnya, dengan Qurannya, dengan tadarusnya, bagaimana kita nak kekalkan semangat itu ke bulan Syawal. Maka di sinilah kata di para ahli motivasi kata, besi ketika panas kita boleh buat, kita nak buat gapo, nak buat kerih boleh, nak jadi kapok boleh, jadi tukur pun boleh. Maknanya semangat yang ada itu jangan dimatikan. Sebab itu cuti kuliah selepas Syawal jangan lama, ada setengah tempat sampai Zulqa'dah baru ada kuliah semula. Dia kata sebab rumah terbuka banyak. Jadi kita nak buka rumah, kita buka betul-betul, jangan sampai peringkat mati kita punya semangat beribadat. Itu yang dikatakan istiqamah. Istiqamah ni sangat mahal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Surah Fussilat ayat 30. Orang yang berkata mengakui Rabbuna Allah, kemudian mereka beristiqamah untuk melakukan ibadat, meneruskan perjuangan selepas Ramadan. Maka kata di para pengkaji mengata di antara sebab-sebab, ada 2-3 sebab je kita ringkaskan. Sebab yang pertama, al-isti'anatu billah, hendaklah kita minta pertolongan dengan Allah supaya Allah kekalkan semangat kita di bulan Ramadan selepas Ramadan. Ibarat kata Ramadan itu madrasah. Setelah kita masuk kem latihan 30 hari, ini di antara rahsia kenapa Ramadan bukan seminggu. Kalau seminggu kita rasa tak ada, tapi sebulan 3 kali 10 ni sudah cukup lah. Kalau tak cukup lagi tu maknanya bukan salah Ramadan, bukan salah madrasah, salah kita. Yang ada setengah orang ni hantar anak pondok, anak dia nakal, balik mari buat kacau kapuk, dia kata ni pondok tak jadi. Bukan salah pondok, jangan salah Ustaz Khairi. Nah, hak salahnya anak dia hidup nakal situ. Orang lagi ngaji molek-molek, dia pondok, bukan anak ndak. Itu jadi masalahnya. Maknanya kita bila tidak lulus dalam Ramadan. Semalam saya forum di Pentah Yadim, tajuk yang diberi agak berat. Dia kata golongan yang gagal di bulan Ramadan. Saya kata tajuk ni sangat menakutkan.
Tapi dia kata kita ambil daripada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah radhiyallahu anhu dia kata orang lain mari tanya Nabi hak baik-baik, hak comel-comel. Aku tanya tentang anis syarri, aku tanya yang tak baik, makhafat anzurikani. Aku bimbang takut yang tak baik tu aku buat. Jadi kita hari ni bila kita selepas daripada Ramadan itu doa kita wa tasallamu minna mutaqabbala, kita minta Allah kabulkan, maka yang pertama sekali kita kena minta al-isti'anatu billah, kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri pada kita taufik, hidayah dapat meneruskan merasa Ramadan yang kita masuk biar lulus. Nak kata cerita ni sama dengan orang pergi Madinah. Di antara agenda besar di Madinah nak cukup 40 waktu semaya di Masjid Nabi. Oi demai ke, panah ke, bonggar pergi masjid. Lepas cukup 40, dia pun istihar. Dia kata, Ustaz, saya cukup dah 40. Lepas tu, asal ni maya di rumah, maya bilik. Lah, kita kata kalau petai lagi. Orang lepas cukup 40 tu lah semangatnya lepas pada habis patai ni dah. Itu balik. Jadi kita lepas Ramadan macam mana kita nak dapat? Iaitulah kita meminta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla di antara doa istiqamah. Yang diambil istimbak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni hafal belaka dah kan. Satu lagi doa yang saya nak kongsikan, iaitulah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, kalau boleh tulis Ustaz tulis. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. 3 patah ya. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada berpaling, daripada baik jadi tak baik, daripada istiqamah jadi tak istiqamah, daripada rajin beribadat jadi malah, daripada rajin baca Quran terlupa Al-Quran. Maka kita kata itu doa yang diajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita istiqamah, dapat meneruskan agenda Ramadan di Syawal dan seterusnya. Yang kedua, al-mujahadah, mesti tetap kena lawan nafsu. Nah, Ustaz dia kata nak raya pergi beli katil comel. Jadi adakah kita bila habis Ramadan kena tidur banyak? Dia kata tak. Nah, tidur sihat tak ada masalah tu. Cuma dia panggil mujahadatun nafsi, kita kena lawan nafsu. Sehingga kan ada di kalangan ulama salaf dia kata jahadtu nafsi, kabattu nafsi 20 aman. Aku berlawan dengan nafsu aku 20 tahun. Lawan punya lawan, lepas pada 20 tahun barulah nafsu tunduk kepada kita. Dalam qasidah yang selalu kita baca, dia kata an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radha wa in taftimhu yanfatibi. Kan? Semangat dah Ustaz Gadin. Kau nak sambung dah? Nak sambung lagi. An-nafsu kat-tifli. Dia kata nafsu kita ni macam baby, budak-budak. Syabba ala hubbi radha, budak-budak baby dia suka. Tanya itu ustazah kita ni lah. Anak-anak ni kalau kita biar pek 5 tahun nyepek lagi. Wa in taftimhu yanfatimi, tapi kalau kita lepaskan dia boleh lepas. Orang kerja hari ni 2 minggu ya dia bersusu anak, lepas tu swasta. Nah, insya-Allah minggu depan kita tajuk kita swasta dalam pendidikan anak-anak, insya-Allah. Kata Imam Syafi'i, la yanbaghi lirrajuli zil muru'ah. Tidak sepatut bagi seorang yang mempunyai marwah diri, yang mencari kerehatan banyak sangat dalam hidup, kerana hidup atas dunia ni darul ibtila, tempat rehat. Betul-betul kita rehat bila? Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila kita dapat memijakkan kaki ke syurga, itulah kerehatan yang sebenar. Yang ketiga, iaitu ar-rufqah as-salihah, sentiasalah kita mencari kawan-kawan yang baik-baik. Jangan duk cari kawan hok tukar tajuk dia. Dia tak ajak ngopak, dia ajak bicara Ustaz. Perihal. Isu semasa tajuk sekarang ni. Dah. Mari kita bicara isu semasa. Sebenarnya nak kata orang dah. Bicara isu semasa lah, bicara tu bicara ni. Maka di antara yang boleh momentum, boleh menahan, boleh menguatkan semangat kita terus beribadat, iaitulah dengan sahabat-sahabat yang baik. Kita kena tanya kenapa kerana banyak hari raya tu sunyi dah masjid ni, dia pun tak mari. Jadi ustaz-ustaz pun jangan duduk lama sangat rehat. Ada setengah ustaz ni kata kita lepas puasa ni baru kita start kuliah mula. Enggak, lah ni berapa hari dah ni kah? Ni hari lagi.
Jadi bila nak pergi puasa ni akhir kali puasa ni start hari 24 Syawal baru puasa ni. Jadi jawab dia boleh Zulkaidah juga baru jumpa kuliah. Jadi bagi anak insya-Allah sebagaimana yang saya pada musim PKP baru ni, alhamdulillah kita rehat 2 hari je, kemudian kita sambung balik kuliah subuh kita tu, kita panggil itulah dia panggil istiqamah. Yang terakhir dia panggil alamatul qabul, di antara tanda Allah Taala qabul ibadat, meneruskan ibadat selepas daripada itu. Jadi mudah-mudahan beberapa tip yang kita ada ni boleh mengekalkan semangat kita beribadat ba'da Ramadan insya-Allah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada dan seterusnya soalan yang terakhir untuk Tuan Guru Khairi. Jadi nak mengekalkan, kita dapat tip banyak. Saya ni dapat 3 perkara besar dalam bulan Ramadan, iaitu rahmat, maghfirah dan kulminana. Kita ni dijauhkan daripada neraka. Ini dia panggil muncul daripada Ramadan. Kalau kita mintanya 5, kalau Ustaz nombor 10 pun boleh. Ini pasal Bismillahirrahmanirrahim. Ni nak Ramadan pula ni. Bukan nak tik. Tapi orang kita ni banyak hot tik ni. Orang puasa pun dia tik. Orang makan pun dia tik. Masalahnya orang ngajar pun dia tik. Orang jadi email pun dia tik. Jeng ngetik ni tak pandai pun. Jeng ngetik. Ada setengah masjid tik email tak ada jadi email. Letak jabatan. Bapa tanya dia, Allah kena tek macam tu. Hok jeng ngetik tu suruh baca teh hotel tu. Wala boleh tu. Hok jeng ngetik. Jadi sini kita kasilah, kita pakaklah. Amba pun tak si banyak juga sebab masa ni kita ni cemuru. Sebenarnya kata moderator tadi sepatutnya forum ni 2 jam. Ni dia bagi sikit tu. Jadi tak ada aku sembuh. Acu nak akak kaki boleh. Tek juga. Letak juga. Jadi dah ni kita jengetik pula. Jadi ginilah kita pakaklah. Bulan Ramadan ni kita terkenal. Dia pun nak puasa ni kan. Tak suruh ibadat lain. Cuba kita kaji tak. Kita tahulah. Bukan menoyak ke apa ustazah kita. Puasa ni tak suruh. Nges maya, nges zakat. No. Sedangkan Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang tiap agama. Tapi sembahyanglah paling rekah ibadat. 5 minit sudah. Orang yang cepat parka sembahyang kan 2 minit setengah. Betulnya. Tapi puasa tak boleh nak syakat. Start subuh sampai maghrib. Kalau boleh syakat ke, pukul 12 tu boleh buka puasa tu. Tapi tak boleh. Puasa lah paling berat sekali ibadat. Tapi Nabi royak semaya tiap agama. Sepatut dari puasa tiap agama. Sebab sari tumah puasa ni. Allah teruk bayar ke kita lagi mana lapar. Tak teli, tak cakap dah ni. Tapi puasa ni paling lama daripada semaya, daripada wajib. Wajib berapa hari yang masa dia? 4-5 hari selesai lah. Puasa duduk. Bukan kata sehari. Sebulan Ramadan Allah. Orang kan kata JAW dia kata dia. Teruk. Ni. Malam pun tak suruh tarawih pun. Kalau moleknya ni. Kalau amba rasa kalau terbasiklah jadi Tuhan ni. Dia suruh tarawih ni boleh gonai. Ni tengah hari kita puasa, malam kena tarawih pun. Nampak mana? Lagu mana Tuhan nak ni? Kau mana-mana pun kena buat juga tarawih. Malam-malam pun orang buat insya-Allah tak tahu ni. Sebab tarawih ni tak ada bulan lain. Kau ada. Takut ada orang mai tarawih lepas pada puasa, lepas raya mai tarawih. Kena ingat ni puak-puak nama APN ni. Tak. Lepas tu pula kena banyak. Hal ni pelik ni. Tarawih ni kita nak syukur juga. Awal Ramadan lipuh masjid. Sebab ustaz kita kata tadi tu. Tu bilang ngerti imam beli tikar apa luar masjid. Tak kena modal, tak usah beli tikar lah. Tak ada seminggu. Habis nelai
seminggu pertama. Lepas minggu yang kedua tak ada. Kita naknya istiqamah supaya Dr. Basir kata tadi, semastaqamu. Kita istiqamah semua. Start awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ni nak gana ni istiqamah. Tak boleh kita nak lagu mana pun. Kena minta pertolongan Allah SWT. Wasta'inu bis sabri was salat. Dia wasta'inu bis sabri was salat. Hendaklah kamu minta tolong dengan sabar dan sembahyang. Kita lebih sabar sebagai tarawih ni kena minta tolong Tuhan. Bila? Lah ni minta tolong dah. Kalau boleh semula. Ya Allah ya Tuhan aku tolonglah aku nak sembahyang tarawih. Tolonglah aku nak puasa. Terus nendai dah kita. Maka ubat cupuk sehari nak suruh kuat tenaga ni. Makan ke apa dia? Tukar ali kau tukar semai. Nak suruh kuat puasa. Dia tak ada pertolongan Allah Ta'ala. Orang ni tak ada seminggu macam ni. Nampak kan? Kalau orang kampung tak apa. Ustaz lagi awal. Allah kena. Ni malu kita tak. Orang dia tengok. Ustaz tu hebat pagi. Pergi Malaya kepak. Mana nak ustaz kita tu? Dia kata tak ada. Duduk makan colek di terbali pula tu. Perak. Bukan nak gerakan moderator kita, dia muka orang semuruknya. Jadi ni jaga model. Ni kita nak pakat lah ni. Sebab tu hamba ke ok juga apa orang duk tengok kita. Orang tengok apa dia? Tu email dengan ustaz tu bila. Teh pagi pergi baca apa? Saudara-saudara. Dia pula itu bab baca apa? Minta lah Tuhan insya-Allah lah. Kita tengok tahun ni pokok kita ni kena jalan ke masjid balasah cepat-cepat pokok kita muka pokok halaqah belakang ni. Amba bekas halaqah ni. Amba kena raya demo nak amba bekas halaqah. Amba jual halaqah ya. Jadi pokok halaqah ni kena kerja kuat lah. Ni. Yang kira gaji mahal tu biar ke ni. Kerja ke apa dia? Kepahaman kepada masyarakat, kita kena istiqamah tu ya. Ni. Kalau tak istiqamah tak usah baca dah. Apa ni petikai ekor kapal ni. Duk. Pergi hak tu bapa gitu ya. Kita nak minta dah ni minta orang kampung, kita tak payah dah kita muka ustaz-ustaz dah. Minta pocik-mocik kena minta dengan Tuhan, janji dengan Tuhan. Bismillahi ya Allah aku janji denganmu, aku nak mayat tarawih start daripada pertama nak batal puasa sampai ke malam raya. Kena janji, tak janji tak ada minggu. Hari tak ada. No. Hok beli tikar, tu email dengan tu bila beli tikar tak ada. Gulu habis reci masa situ dah pula. Minggu keempat, tinggal sah belakang. Kita ke mana lagu ni tarawih pun tak ada nak istiqamah, kita nak duduk Islam, membangun bersama Islam lagu mana ni. Pak kita duduk janji ni, Kelantan sambil Mekah lagu mana. Kita nak pertahankan kedudukan Kelantan sambil Mekah. Tengok maya Mekah ni. Orang kita bukan maya di Kelantan tak. Dia bawa perangai ke Mekah kata juga. Mekah. Gi maya tarawih 4 rakaat. Tubik masjid. Dia harap bina tubik. Lepas maya tarawih, amak kau dia tidur, duduk jumpa kedai duduk jajak kedai sekarang. Duduk kedai. Perangai ni pakai Mekah pun orang kata juga perangai orang kita ni. Kalau di rumah ni perangai kepada orang kita ni kan, pergi masjid duduk muka pintu. Duduk penuh muka pintu duduk di belakang. Depan kosong. Pergi muka kita juga tak masuk dalam masjid haram. Duduk kat mayat kat atas sapuh luar. Ni perangai. Sebab tu hamba pergi Mekah, hamba camu habis kan. Kata lagu ni bertemu Mekah lah. Dah duduk queue sampai 20 tahun nak pergi Mekah. Pergi Mekah, pergi bayar kat atas apa? Tak masuk masjid haram. Kita tanya, apa tak masuk? Dia kata penuh ustaz dan kita pergi kosong dalam masjid haram. Ni penuhnya luar tu je. Ni bangga. Dan pula yang keduanya, 3 jati ni tak ustaz? 3 jati tak? 3 nya Allah. Pukul berapa nak berhenti ni? Kena ya? Boleh berhenti tak? 3 boleh. Apa berhenti 3? Kena banyak baca Quran. Ya. Bukan boleh puasa saja. Semua-semua. Kita kalau boleh lepas mayat ke
baca Quran. Tak banyak tak apa. Sebab Tuhan kata Quran ni syifa'un wa rahmah. Jadi ubat kita. Quran ni bukan jadi ubat. Ubat apa? Ubat hati. Lama kita kecil manis darah tinggi, baca Quran. Darah kau naik, kecil manis kau tinggi. Hak tu dia besar sekali yang ubat hati. Hati kita kalau kita baca Quran kan, yang jadi juru. Rajin amat ibadat, dia kita jadi comel. Sebabnya hati kita ni tak boleh bagi dengan pemilik kereta. Kita pergi cari sepanah paling besar nak pula seluruh hati. Tak ada, tak boleh pula. Dia kena kita sendiri pula hati kita. Sebab Allah Ta'ala saja dia sebut dalam doa Dr. Basir kata tadi, kita kena baca lah doa ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, ya Allah Tuhan yang membalikkan hati kita. Tuhan balik hati kita tak ada istiqamah. Gi mayat awal, pak malam, rahit tak ada. Ni Tuhan balik hati. Ada setengah orang itu mayat awal tak. Dia kecil di belakang apa betul ni. Dia kata demo mayat awal mana? Dia tahu kahwin mayat kata-kata. Kahwin dia nak syarat balik Mekah kau nak mayat awal. Dia nak apa dia? Yang pertama masjid comel. Yang kedua kapek baru. Yang ketiga ada ekon. Yang keempat tu email sedap. Yang kelima tu email arak. 5 syarat nak mayat awal. Kalau lagu ni lah orang kita nak tarawih ada syarat gini, tak sama ya dapat menyebut. Buat musuh orang lain. Tanya orang jamu mi kari, dia kamu 3 pinggir orang mayat, sepinggir tak habis. Orang ni berat ni. Dan pula yang ketiganya kena banyak sedekah. Sedekah bukan boleh puasa saja. Boleh tak puasa pun kena sedekah etek. Sedekah ke apa mau dah kecilkan ni. Nak sedekah piti. Kita ada piti tapi tak banyak. Sedekah apa dia kecil tak? Amal rasa pahala paling besar. Sedekah kecil kau dah ambil gula sudu, sedekah kau semua. Sudu gula berapa ratus butir, berapa ratus ekor semua boleh makan. No. Amal rasa sama banyak je pahala ngejamu orang, ngejamu semua. No. Amal rasa lebih besar pahala semua. Orang kan tak? Tanya kita buat majlis buka puasa, kena panggil belakang. Anak saudara, pupu tak? Anak tahu kita pun tak? Tenaga dadah, kena panggil juga. Anak saudara. Haji dari kita, kena panggil juga. Air ketung. Panggil orang ni semua ada kena sejarah semua kena regak sebab tenaga dadah ada. Ya tak mana? Ya tak ya lah pokok kita kira ya lah. Lagu tu. Bukan tak si jamu kan. Kita nak bersedekah. Kita sedekah hamba Allah yang paling baik. Natal yang paling baik. Gitu. Ni dok jumpa kita pula muka orang bukan keluarga tidak pemurah mana ni. Anda orang kapur kan tak? Allahu akbar siai ke dia. Dia beli ikan pula ikan layar. Nah. Waktu dia tak sebab kucing mari curi seekor. Kelayar kecil kalau kau pergi akil tu. Wak lagi seekor nak nyahambak kucing. Ngemekong. Dia nyakit leluh. Lepas tu pula hambak nak habis siapa hujung kapur. Sepak pula khabat duri. Rebuh. Kain soyok dia luka tak boleh nyawa. Pergi cocok habis 70 riyal. Kain soyok 10 riyal senang. 80 mampu. Ikan gue ikan layar 30%. Ni nak ayat orang keluarga lagu ni nyakit teh. Munjur tak mati. Kalau tidak orang panggil pemak kucing. Orang kita kalau boleh kita latih. Kita letak kucing bawa lagi mereka. Kita kata alhamdulillah. Munjurlah kucing makan. Kalau aku nak beri, aku tak beri, muka aku keluarga. Gitu. Kita pun boleh pahala. Resah masalah. Tak habis modal dah. Kau orang duduk terbasi. Munjur duduk terbasi. Sokong. Lepas tu pula, Ramadan ni selaginya, ada Lailatul Qadar. Tadi banyak ni. Nampak moderator duduk keling-keling. Oh, habis masa ni.
selagi dah ada Lailatul Qadar. Okey kita tak no Lailatul Qadar. Tak ada boleh Ramadan Lailatul Qadar. Tanya tok guru mana pun tak ada. Boleh sampai bawah ni tak ada Lailatul Qadar dah. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj ya. Lailatul Qadar bulan Ramadan je ada. Kita kena rebut nak orang, jangan rugi, jangan apa ni kita cuar Ramadan. Kita hidup 50 tahun. Sepatut kita jumpa Lailatul Qadar 40 kali. Tolok jamin kecil ni. Ni umur 50 tahun tak jumpa sekali rabut dengan Lailatul Qadar. Hak jumpanya gapo bagi kita ni lah supaya moderator kata tadi. Patut 10 hari Ramadan penuh masjid. Kita duduk pergi cari Lailatul Qadar. Balik Allahu Akbar. Sepatut penuh masjid ni duduk penuh supermarket. Tukar nak ubah ke mana ni? Oh, tradisi kita ni kena tanya petua dengan Dr. Basir ni. Nak mana? 10 akhir penuh masjid, kosong supermarket. Awal Ramadan penuh supermarket. Masjid yang kosong juga. Ni habis patutnya kita nak ambil 10 akhir Ramadan. Ni duk ambil juga, ambil di Kedah. Timbullah kita orang yang menuntut Lailatul Qadar. Pandangkan sedekah kita baca semua. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Satu sekali kita buat di bulan Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ni tarawih duk baca Quran duk belakang. Duk cari Lailatul Qadar. Jadi sekat tu amal rasa tak boleh banyak dah. Nampak moderator duk kelin-kelin ni cuma guna. Sekian terima kasih, wallahu alam. Terima kasih. Bau panas sikit. Apa ni silo-silo putih kena belakang lagi ni. Moderator kena kita kena belakang. Alhamdulillah. Dia panggil kan nanti. Boleh ke tak? Jadi kita sebagaimana yang dijanjikan, insya-Allah walaupun nampak dalam keadaan santai, tapi poin-poin itu benar sebenarnya. Dia masuk ke dalam hati kita, insya-Allah. Kita buka 2 soalan dulu. Dan hanya soalan itu pun, penanya soalan pun perkenaan diri terus pada soalan yang insya-Allah boleh. Insya-Allah jadi panel kau apa? Panel ketiga pun. Teruskan yang soalan. Okey, saya buka soalan pertama, dipersilakan. Pakai terpekat apa tu? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusi Al-Kena. Saya nama ada dan Teget. Ini soalan jawab ini dalam Ramadan. Kebanyakan kemudian tinggal orang batu tak bos. Tahu lah. Dari mana tu dia bos? Jadi kita jumpa dengan batu bos. Oh mana kita. Jadi tak lah gitulah. Mana tu betul dia ni bos. Kata kita kalau ni bos. Iga. Kalau iga apa pun. Kita ada lah pada iga. Jadi kata betul masih Allah. Lagu mana orang tak puasa orang ada. Tengok lagu mana. Soalan kedua, kita kumpul dulu 2 soalan. Soalan yang kedua, tak usah panel orang Muslimat. Kalau dekat mic tu boleh bangun dia nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Dun Semerak. Ini mengajukan satu soalan. Nak tanya, selepas pada PKP baru ni, dalam masa PKP yang itu, banyak orang lelaki ni tak pergi semaya Jumaat. Kita pun boleh terima lah alasan bahawa masjid tak boleh masuk semua macam-macam. Tetapi sekarang
Sekarang ni lah kita tengok banyak sangat orang lelaki yang tak pergi sembahyang masjid, duduk berlega-lega. Kita takut juga jadi bulan Ramadan ni, takut jadi gitu juga. Jadi saya rasa patut ambil pendakian jugalah. Sebab benda ni berlaku di kampung-kampung je. Okey, situ saja. Assalamualaikum. Oh, minta pandangan. Dah, minta pandangan. Dua dulu. Soalan yang pertama silakan panel yang pertama. Dia pada hak tanya tadi pasal penyakit tak puasa. Dapat agama ikat itu tak puasa pula. Pasal dia lagu mana bom. Terima kasih kepada Pak Ada. Ya Pak Ada ni kalau enggak aku sinyal kita. Pasal jawapan dia tu dia hak boleh buat. Tak. Kalau kita ni dah ikat mari pula. Lagu jadi kita nak tanya Pak Ada benarnya lawak lagu mana dia kata. Pasal Pak Ada teknik dia tak. Mari minum air berapa-berapa tak. Kita kata itulah dia panggil penguatkuasaan tu penting. Ustaz Fadli ni sebenarnya dia ada pengalaman bagi penguatkuasa ni. Kita rasa dia pun layak untuk jawab ni. Maknanya dari sudut motivasi, dari sudut tarbiyah, dari sudut pendidikan kita widah. Tapi orang yang hak bahasa jenis lagu ni tak pada dengan tarbiyah dah tu. Apa itulah dia kata di maksud daripada Sayyidina Uthman. Allah Ta'ala turun, kuasa sultan tu ada kalanya lebih daripada kuasa manazala bil Quran. Quran tahu dah. Allah untuk guru kata, dalam Quran, bab haram judi ni, lama dah. Tapi, oleh kerana penguasa wilayah jalan. Bila kita kuasa, kita hilangkan benda tu. Kita kata, jazahullahu khairah. Allah Ta'ala lah bagi jasa besar kepada Allah irham tuan guru kita. Dan juga semua anggota kerajaan yang meluluskan pada waktu itu, dan sampai sekarang ini pun tidak ada premis judi di tempat kita. Hak judi sendiri cerita lain. Jadi hak ni pun kita puak kuasa kena kuat. Kalau tak pandai juga dengan akta yang ada ni kena pindah ke mana pun biar jadi. Wallahu alam. Soalan kedua. Ni ketimbangan daripada muslimat dos minggu ni kata. Dan ni dia tak apalah hari PKP. Masjid terhak lah apa benda semua ni dia faham. Jadi dia takut betul mana benda ni tak. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan kita benar. Yang video itu untuk fikir. Patut yang fikir Pak Mak itu. Original susah sebab ada lagi besar lagi. Jadi fikir kita baru ada lagi. Apa mana dia datang di rumah kita? Itulah. Lalu nak tanggal rumah ini kena kami. Oh, kalau tidak, kalau kita goyak kan, semua pakai mandi, orang pakai. Ngajar sampai ada orang semua mandi. Sebab kita tanya, bapa tanya mandi, dia ada takut kopi. Mungkin ada kopi boleh alasan. Tapi lagu mana tak tahu dah. Adakah kopi jadi alasan ataupun nafsu jadi alasan. Jadi orang ini nak jawab apa lagi. Dan ni kena pemerintah kuat kuasa. Pemerintah kena kuat kuasa, orang kena patuh mandi bakar. Sebab pokok dekat dengan nak Allah Allah. Automatik orang dekat. Nampaknya kita perlu tengok bahawa ni ada sebentar apa tengok. Hari Jumaat ada setengah majlis dia kumpul spekal di kata banyak kata jenazah. Dia ramai kata jenazah. Semua baik mak yang banyak. Nampaknya siapa tak baik mak tak nak kata jenazah. Jadi dia lagi menyimak takut mati. Jadi kita kena pakai bincang dari kawasan masing-masing. Panggil pegawai kampung kita kerjasama daripada PKN bagaimana atasi masalah layak sekali ini. Jadi apa nak jawab kampung PKN juga maka tidak dipilih. Terima kasih. Selamat insyaAllah jawab yang paling baik dua-dua daripada ahli panel. Dan kita pun untuk bercadang nak buka soalan lagi muslimin-muslimat YB kerana majlis kita yang kedua akan bermula selepas ini. Akhirnya saya selaku moderator Forum Ambang Ramadan 1443 24 Mac bersama dengan
juga. Pertamanya mengucapkan penghargaan, jutaan terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan kehadiran pada hari ini diganjari dan dikira ibadat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang kita bincangkan secara santai, rileks dan sebagainya memberi manfaat yang besar kepada kita semua untuk kita sebar-sebarkan, dan kualiti puasa Ramadan kita pada tahun ini meningkat dan kita akan menjadi insan yang bertakwa insya-Allah. Dengan kata-kata itu saya sekali lagi mewakili panel mohon maaf dan mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam Dakwah dan Hubungan Selatan Negeri Kelantan. Saya serahkan kembali majlis kepada pengurusi tetap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, majlis